You are watching video at Study With Me channel. Enjoy and have a great time. Jemput minum. Terima kasih. Siapa itu, Mak? Abang. Kamu semua, turun sekarang. Jalan. Cepat turun. Jangan melawan. Awak jangan turun, Salmah. Hei, kau semua nak apa? Ya Allah, abang. Allah. Abang. Jalan. Cepat jalan. Jalan. Cepat. Jalan. Cepat. Lepas. Kenapa orang di sini suka buat susah dengan British? Berani melawan orang British? Adakah kamu semua tak takut dengan kuasa kami? Jadi seperti kerbau sahaja. Kerbau boleh hidup kerana ia taat kepada tuannya. Begitu juga dengan kamu. Perlu taat kepada kami. Tanah Melayu ini ada tuan. Ada pegawai yang jaga tanah ini. Tapi ada 3 ekor kerbau di sini yang berani melawan pegawai Inggeris. Tuan Dieboro, kamu tak tahu hukumannya pada pemberontak. Nama yang aku sebut itu mesti keluar sekarang. Mamat, Lazim, Seman. Di mana kamu? Di mana mereka? Jangan. Kami tak tahu. Orang yang kamu cari tiada di sini. Abang, kamu semua jangan biadab dan jangan buat huru-hara di tanah kami ini. Kami cuma mahu cari rezeki dengan aman. Lebih baik kamu semua berambus. Aku kata berambus. Allah, abang. Allah. Siapa lagi berani melawan? Sekarang cakap, di mana Mamat, Lazim dan Seman? Kami menyerah. Tangkaplah kami. Kami mengaku. Kamilah yang melawan pegawai Inggeris. Bodohnya orang Melayu. Tidakkah kamu rasa lebih baik kalau kamu tak melawan dari awal lagi? Tangkap mereka semua. Jalan, cepat. Jalan. Duduk. Tidak ada istilah orang Melayu memberontak di bumi sendiri. Kami mempertahankan hak. Kamu datang ke tanah kami untuk merampas hasil bumi kami. Kami akan mengambil hasil tanah Melayu ini. Apa kamu semua boleh buat? Kamu mahu melawan Inggeris? Saya mahu tengok apa bangsa Melayu boleh buat dengan kerajaan British. Kami tak buat salah. Kami hanya mahukan tanah kami semula. Itu sahaja. Ini satu pelajaran untuk orang-orang Melayu agar tahu apa akibatnya jika melawan kafir laknatullah. Demi Allah, demi Rasulullah, aku berpijak di bumi Pahang ini, di bawah langit Allah yang aku junjung. Kamu akan menyaksikan kebangkitan orang Melayu menentang kekejaman penjajah orang putih. Ya Allah, apa yang kau mahu lagi, syaitan? Aku sudah menyerah. Binatang, tembak mereka. Allah, tiada belas kasihan. Ayah, bunuh mereka. Apa yang kita bimbangkan sudah mula berlaku. Membiarkan penjajah bermaharajalela ibarat membenarkan musuh menebuk satu persatu dinding rumah kita, sehingga hilanglah jati diri, adab dan agama. Maka, bangkit dan bersepakat. Pertahankan tanah air menjadi wajib kepada kita yang mengaku beriman. Apa yang telah kamu lihat tadi, kamu telah bersedia. Aturan nafas dan kudrat hendaklah sentiasa selari serta seiring. Zikir kepada Allah itulah pembakar semangat perjuangan kita. Sebolehnya hendaklah kita sentiasa mendahului masa demi masa. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Allah berfirman, demi masa. Baik, ayah. Memang kami tak boleh mengubah masa. Tapi kami akan usaha dan manfaatkan agar menjadi berkat dengan doa dan ilmu. Kami akan memperbaiki segala kelemahan kami. Maha suci Allah dengan kehebatan ciptaannya. Siapa yang lebih bersedia? Dialah yang akan ada kelebihan. Yang lemah, yang suka menangguh-nangguh,
Mereka inilah yang akan dikalahkan. Kami sudah ada masa dan kekuatan yang secukupnya. Jauhkan diri daripada perkara yang merugikan awang. Jangan terlalu yakin. Sebenarnya kita hanya mampu merancang. Adakah kau lupa yang masa itu juga adalah makhluk Allah? Kita berdiam diri bukan bermakna kita kalah, awang. Betul kata Abang Kilau. Keberkatan masa dan ilmu paling penting. Sabar. Itu kuncinya. Itu tandanya seorang pahlawan. Ingat, jaga agama. Jaga bangsa. Kenapa, Haji Sulong? Ada berita yang tak baik. Orang-orang British sudah mula tunjuk belang. Tanah Melayu dalam bahaya. Jalan. Cepat. Jangan ingat aku tak kenal siapa kau. Jangan, Mamat, jangan. Pembunuh upahan British. Pemberontak. Bukan aku tak mahu bersama kamu semua. Tapi tengoklah keadaan aku ini. Aku ada tanggungjawab yang lebih besar. Sebagai seorang anak, sejarah juga telah membuktikan, Kilau, orang Melayu akan sentiasa dijajah. Sejarah tetap sejarah, Usuk. Masa depan, Allah yang tentukan. Kau boleh berpihak kepada sesiapa pun. Tapi sekarang orang Inggeris semakin rakus. Merampas tanah orang-orang Melayu. Kita harus mempertahankan tanah kita, Usuk. Alangkah buruknya sikap seorang hamba yang membiarkan saudara sendiri ditindas. Kuala Tembeling sudah diserang Inggeris semalam. Ramai orang kita yang terkorban, termasuk perempuan dan anak-anak kecil. Kita diam, butakan mata begitu sahaja. Begitu, Usuk. Apa yang boleh kita lakukan, sahabat? Jangan Inggeris perlu disalahkan kerana masuk ke dalam tanah kita. Salahkan bangsa kita sendiri kerana memberi ruang kepada mereka untuk jajah tanah kita ini. Kamu semua sahaja yang bersemangat. Orang kita yang lain hanya duduk dan melihat. Itu sahaja. Akhirnya kita akan mati dalam keseksaan. Biar mati terseksa daripada mati sia-sia. Jangan pandai ungkap kata tanpa melihat diri sendiri. Apa bezanya kau dengan orang Melayu yang lain? Bukan Islam namanya kalau takut berjuang. Rasulullah SAW bersabda, bantulah orang-orang yang dizalimi. Semestinya pertentangan akan terus berlaku, sedangkan para nabi sekalipun tak dapat mengelak dan melaluinya. Apakah keadaan di luar sana, Syez? Saya harap semuanya berjalan lancar. Tanah Melayu ini dipisahkan oleh pantai timur dan pantai barat oleh kawasan pergunungan yang indah dan sungai Pahang yang panjang. Kami telah menunjukkan prestasi yang luar biasa, Tuan. Kami telah memonopoli seluruh pantai barat dari Singapura sehingga ke Pulau Pinang. Tapi Syez, jangan lupa pantai timur adalah misi baru kita sekarang. 2 minggu kebelakangan ini, anak buah saya tercengang apabila terjumpa butiran emas di sepanjang Sungai Tembeling. Betul, tanah ini di sekitar Semantan. Saya juga yakin ada banyak lagi di arus bawah Jerantut, Cameron. Tiba masanya untuk gandakan kekuatan kita dan tubuhkan pos gerakan untuk kawasan tertentu, terutamanya di sini, Semantan, dan di sepanjang Sungai Tembeling. Saya pasti tak akan mengecewakan Tuan. Saya akan berusaha sedaya upaya untuk memastikan agenda kita tercapai. Saya dengar bahawa awak telah dibantu oleh askar orang asli. Toga namanya, betul. Tuan, saya perlukan pembunuh upahan. Toga berasal dari Pulau Mata Satu di Borneo. Charles Brooks sendiri mengesyorkan agar kita mengupahnya. Abdullah bin Mubarak bukan sahaja sahabat Nabi Muhammad. Dia di antara pahlawan Islam yang hebat, Omar. Di luar medan perang, orangnya lemah lembut, penyabar.
Tapi apabila berhadapan dengan musuh, dialah di antara orang yang handal berjihad. Hebat pahlawan Islam ini. Patutlah ayah suruh berlatih silat. Kalau macam itu, ajarlah Omar sekali. Omar pun mahu jadi pahlawan hebat macam ayah juga. Amboi, awak itu cicak pun takut. Berangan mahu jadi pahlawan. Aduhai, ibu ini. Tengok ibu ini, ayah. Apabila tiba masanya, ayah akan turunkan kepada Omar. Tapi satu pesanan daripada ayah. Ia bukannya untuk dimegah. Sekarang Omar masuk tidur. Esok kita sambung, ya. Baik, ayah. Macam mana hal yang berlaku di Kuala Tembeling? Kita tak boleh buat apa-apa. Inilah terjadi apabila bangsa sendiri berpecah belah. Orang asing mudah mengambil kesempatan. Apabila takutkan mati, kezaliman di depan mata dihalalkan. Tak faham dengan orang kita. Kenapa takutkan mati? Sedangkan kematian itu pasti. Lebih baik takutkan bekalan di sana. Cukup atau tak? Apalah nasib keturunan-keturunan orang Melayu kita nanti? Mungkin waktu itu, tanah kita sudah dijajah. Selagi roh ini tak terpisah daripada jasad, abang akan berjuang bermati-matian. Apakah status ketiga-tiga pemberontak Melayu itu? Mereka dah dipenjarakan. Ya, Tuan. Lebih baik kamu pastikan. Kami dah pindahkan mereka ke penjara. Bagus. Biarkan Mamat dan rakan-rakannya menghadapi hukuman berat. Biarkan mereka meringkuk di penjara. Awak memalukan tentera Ratu yang Agung. Ini hanya orang-orang liar yang tak bertamadun. Kita mempunyai tentera terbesar dan terkuat di dunia. Orang Melayu di sini memang keras kepala. Lebih baik tamatkan riwayat mereka. Walau dipukul, masih melawan. Begini, Toga. Saya sudah merancang semuanya. Tak lama lagi, kita akan kuasai semua tanah di sepanjang Sungai Tembeling, sehingga ke kampung Pulau Tawar. Kita memerlukan sokongan penuh daripada magistrat dan semua orang kita. Mesti sertai rancangan ini. Abang mahu keluar lagi? Ya, pergi ke rumah Tok Gajah. Ada hal sikit. Kalau ya pun, makan dahulu, boleh? Saya sudah siapkan makanan. Tak apa. Apabila balik nanti, saya makan. Sudah lambat. Selalu jadi macam ini. Saya tengok sejak akhir-akhir ini. Kerap sangat abang jumpa abang kilau. Awak tahu apa yang saya buat ini, bukan? Takkan nak harap orang kampung yang lain. Tak ramai yang berani. Elok ada kilau itu. Sekurang-kurangnya, nasib orang kita terbela. Abang, saya sedang sarat mengandung ini. Saya betul-betul perlukan. Abang ada dengan saya. Siapa lagi yang boleh saya harapkan? Kalau bukan suami saya sendiri. Tolong faham apa yang saya buat ini. Takkan saya mahu duduk di rumah sahaja, langsung tak ambil peduli dengan apa yang orang luar dah buat kepada kita. Bayangkanlah masa depan anak kita nanti. Saya tak nak keturunan saya jadi hamba penjajah. Saya faham apa niat abang buat semua ini. Tapi abang jangan lupa tanggungjawab abang itu. Cukup, Kiah. Awak jangan lupa tugas awak. Taat kepada suami. Awak jangan tunggu saya. Balik nanti saya makan. Ya. Orang luar yang dibenarkan masuk ke tanah air kita ini lebih banyak melakukan kerosakan daripada memberi manfaat kepada rakyat jelata. Mereka itu diberikan kuasa. Lebih malang lagi apabila kuasa telah disalahguna. Sebab itu, kita perlu bertindak cepat, ayah. Kita tak boleh tunggu dan hanya berdiam diri sahaja. Kalau tak, bertambah sombong dan bongkaklah mereka. Kita ada maruah untuk dijaga, ayah. Apa yang berlaku di kampung seberang
Betul-betul menguji kesabaran kami, ayah. Ibrahim tak mahu British sangka yang kita takut kepada mereka. Kononnya kita bangsa yang lemah. Biarkan mereka fikir apa yang mereka mahu. Asalkan kita tahu asal usul kita. Serendah mana sekalipun pandangan orang putih kepada kita, aku bersyukur. Dilahirkan sebagai Melayu Islam, sebagai kaum asal di wilayah rumpun Melayu ini. Tak apa, Wang. Ayah tahu semangat orang muda yang berkobar dalam diri kamu itu. Jadi awang harap Datuk Haji Muhammad dan semua pembesar-pembesar yang lain akan bijak buat keputusan. Lebih-lebih lagi untuk memilih ketua yang akan memimpin semua pahlawan kita, ayah. Kalau diizinkan, awang sanggup ke depan, ayah. InsyaAllah. Aku sudah tak sanggup melihat air mata dan darah orang Melayu kita menitis ke bumi ini lagi. Cukuplah derita yang rakyat kita tanggung. Kita tak boleh berdiam lagi. Inggeris sekarang memang sudah semakin biadab. Dalam masa 2 minggu, 3 kampung di Kuala Tembeling mereka ceroboh. Niat untuk bantu bangunkan tanah kita. Hanya semata-mata alasan untuk mengaburi mata raja-raja Melayu. Akhirnya, kita yang terjerat. Bukan orang biasa sahaja yang jadi mangsa mereka, tapi golongan ulama juga hilang hak untuk bersuara. Sesiapa sahaja para ulama yang menentang akan ditangkap dan hilang entah ke mana. Perjanjian dengan Inggeris telah dibuat dan dipersetujui. Kita serahkan sahaja kepada Sultan dan raja-raja tentang hal ini. Pak Deris rasa, dalam keadaan sekarang, undang-undang kita diguna pakai. Semua undang-undang yang telah dipersetujui oleh Inggeris. Mereka ceroboh. Mereka bijak menutup kekejaman yang mereka buat. Satu-satunya niat Inggeris di sini untuk membolot dan menguasai hasil bumi kita. Lihat sahaja nanti. Lipis, Raub, Semantan dan Pulau Tawar. Tidak mustahil lagi. Semuanya akan jatuh ke tangan Inggeris. Kita tak boleh berdiam diri. Kita mesti keluar dan tentang mereka. Kita isytihar perang dengan Inggeris. Kita lawan. Mahu lawan dengan apa? Apa senjata dan kekuatan yang kita ada untuk melawan mereka? Adakah kita mahu melihat ramai lagi anak bangsa kita mati? Jangan pernah lupa dengan kejadian di Pasir Salak. Berapa ramai orang-orang kita mati disebabkan tindakan terburu-buru orang kita dahulu. Sultan Abdul Hamid, Khalifah Uthmaniyah, meminta semua negara Islam yang dijajah bersatu, sama-sama usir musuh berdebah. Selepas berbincang dengan Raja Muhammad, orang yang bakal memimpin pahlawan-pahlawan kita adalah anak murid Tok Gajah sendiri, Mat Kilau. Kita yakin dia berkemampuan. Mat Kilau masih terlalu muda untuk diberi tanggungjawab sebesar ini. Mat Lela lebih layak untuk jadi nakhoda, memimpin pahlawan-pahlawan kita, bukannya budak sementah ini. Mat Kilau selain berguru dengan Tok Gajah, juga telah menuntut ilmu dengan aku. Ilmu tasawuf dia baik, hafalannya bagus, ilmu hakikatnya tinggi. Tiada salahnya kalau kita beri kepercayaan kepada anak muda seperti Mat Kilau. Aku yakin dia mampu menggalas tanggungjawab ini untuk berlaku adil kepada semua. Kita adakan pertarungan antara Mat Kilau dengan Mat Lela. Kita tengok siapa yang lebih layak. Kita tak boleh buang masa lagi. Guram Singh, esok kita akan mewajibkan cukai kepada semua peniaga Melayu. Ini masanya untuk mereka kenal undang-undang Inggeris dan cara perdagangan yang betul. Awak perlu ingat yang kita belum mendapat persetujuan magistrat berkenaan masalah percukaian ini. Apa kata orang kampung? Mahkamah Melayu pasti akan marah.
Awak tak nampakkah jumlah keuntungan yang dapat dikumpulkan oleh kerajaan kita melalui percukaian ini? Guram. Mulai esok, kita akan kenakan cukai kepada semua peniaga Melayu. Maklumkan kepada askar kita untuk sampaikan berita ini ke setiap kampung. Sekalipun sampai hancur pokok itu, kau tumbuk, tak akan mengubah apa-apa. Kenapa susah sangat nak terima keputusan itu? Kelebihan Abang Kilau memang tak dapat disangkal. Habis itu, aku tak layak. Tak boleh jadi ketua. Kenapa aku tak layak jadi ketua? Kilau dan aku tiada bezanya. Tiada jurang dalam pertempuran kami. Kalau mahu aku bertempur dengan dia sekarang, aku tiada masalah. Apa yang kau cakap ini? Hormat keputusan Tok Gajah. Jangan sampai hilang harapan. Dan tujuan perjuangan kita ini, hati-hati. Aku tak pernah hilang harapan dalam perjuangan. Tapi untuk letak Kilau itu sebagai ketua, aku memang tak akan pernah setuju. Memang dia handal bersilat. Tapi bagi aku, dia tak tegas dalam buat keputusan. Sifat yang paling bahaya dalam diri seseorang ialah dengki. Sebab itu, aku tak pilih kamu jadi ketua. Aku sudah buat keputusan. Semua pembesar pun sudah bersetuju. Tapi ayah, hati-hati, Awang. Esok, ayah hendak kamu dan Kilau pergi ke Kuala Tembeling untuk kamu melihat keadaan di sana. Awang tak boleh pergi. Awang ada urusan lain. Biar ketua kita sahaja yang pergi. Awang minta diri dahulu. Kalau Awang berkeras mahukan tempat Kilau, izinkan. Kilau tak mahu bertikam lidah. Di kemudian hari, tak perlu Abang Kilau. Kami semua mahu Abang Kilau yang pimpin kami. Dalam kalangan manusia, ada insan yang seakan-akan terpilih untuk memikul tanggungjawab membaiki umat. Mudah-mudahan kamulah insan itu, Kilau. Cepat, tuan kami sedang menunggu. Cepat sikit kira duit. Cepat. Duit tak cukup. Itu sahaja yang saya ada. Rampas barang mereka. Cepat, semua ke sini. Kami sudah lama berniaga di sini. Kenapa kena bayar? Kami takkan bayar. Kamu semua jangan melawan Inggeris. Nanti dahulu. Pisang ini banyak. Sekarang semua ini perlu bayar cukai. Adakah kamu sudah gila? Bukan banyak pun pisang yang aku bawa. Beri balik. Aku ada kerja. Ayah, jangan kau pijak rezeki itu. Aku lahir di atas tanah ini. Tanah ini kepunyaan kami. Kamu semua ini perompak. British perompak. Kami boleh ambil apa saja. Kalau kamu berdegil, ayah kau pun kami boleh tangkap. Ayah, ayah tak apa-apa. Ini bumi kami. Tanah Melayu. Tanah adat resam nenek moyang kami. Kami ada hak berniaga di sini. Kami tak akan beri sesen pun kepada British. Dengar British. Ini tanah nenek moyang kami. British berambus. Bangsat British. Kau nak matikah, anak haram? Berani kau nak lawan British? Mereka pemimpin kami, faham? Allahu Akbar. Inggeris. Orang Inggeris berdarah kafir. Akan kuusir segala anasir. Jangan berani ganggu kerja-kerja kami. Kalau tak, kamu dan semua orang kampung akan diseksa hidup-hidup. Siapa kamu? Aku hamba kepada Yang Esa, yang sujud kepada Yang Satu. Allah Maha mengenal. Sebagai pendatang, jagalah adab. Jangan terlintas menjadi raja. Sekarang Inggeris yang berkuasa. Semua akan jadi hamba kami. Jangan biar dia terlepas. Abang Kilau, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dia buat apa ini? Semua orang tahan dia. Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Bunuh dia. Celaka. Pergi dari sini, tinggalkan tempat ini. Sebelum jasad kau dimamah bumi.
Siapa yang dimamah bumi sekarang ini? Apakah kau bersama dengan Inggeris? Go Hoi. Terima kasih kerana datang, kawan lama. Saya ada hal penting untuk berbincang dengan awak. Saya perlu awak uruskan perkara ini secepat mungkin. Saya akan sentiasa berkhidmat untuk Empire British selagi mereka juga akan sentiasa menjaga saya. Baiklah, saya mahu awak jumpa Pak Deris secara rahsia. Beritahu dia bahawa anaknya, Mamat, ditahan oleh kami. Memujuknya untuk menjadi perisik kami dalam kalangan penduduk tempatan. Itu senang saja, Tuan. Sebab dia tiada pilihan lain melainkan dia mahu tengok anaknya diseksa dalam penjara. Dia terpaksa setuju. Serahkan kepada saya. Saya akan uruskan untuk kamu. Ingatkan lelaki tua itu. Kalau dia enggan jadi perisik kita, anaknya akan dihukum mati kerana ianat. Kenapa, Toga? Awak ada masalah? Jeti Kuala Tembeling baru sahaja diserang. Semua askar dikalahkan. Apa? Berapa ramai mereka? Beritahu saya, supaya saya dapat hantar bantuan. Hanya seorang, nampaknya sudah ada. Pahlawan Melayu berani menentang British. Ada pahlawan di antara mereka. Siapa? Beritahu namanya, Toga. Belum diketahui. Tapi kita masih bernasib baik. Ada pahlawan Melayu lain yang datang membantu. Jika tidak, askar kita pasti ada yang mati tadi. Pahlawan yang lain. Apa maksud semua ini, Toga? Awang datang halang kau lawan dengan askar Inggeris tadi. Betulkah, Kilau? Kalau aku dan Brahim ada di jeti, tahulah si Awang, langit itu tinggi atau rendah. Kalau tak puas hati, tak akan sampai berdendam. Apa, mahu buktikan Tok Gajah silap? Pilih Kilau sebagai ketua, macam itu. Lebih baik bertikam daripada bicara tanpa usul periksa, Wahid. Jangan fitnah sesiapa. Mesti ada sebab kenapa Awang bertindak macam itu. Walau apapun alasan Awang, bagi aku, caranya tetap tak kena. Pada tempatnya. Kau ketua kami, Kilau. Ibarat telur semangkuk. Pecah sebiji, pecah semuanya. Perkara yang dilihat dengan zahir mungkin tak sama pada hakikat. Allahu Akbar. Mamat, apa yang telah mereka lakukan kepada kamu sampai jadi macam ini? Inilah ujian kepada orang yang menegakkan keadilan, ayah. Mereka tak akan dapat meruntuhkan jiwa dan semangat Mamat, ayah. Ayah akan usahakan cara-cara untuk bawa kamu keluar daripada tahanan askar British ini. Ayah, jangan sesekali menggadaikan bangsa kita semata-mata mahu melepaskan Mamat, ayah. Janji dengan Mamat, ayah. Janji dengan Mamat. Yang ayah tak akan jadi pengkhianat. Kamu dengar sini, Mat. Sikit hari lagi, ayah akan dapatkan surat pembebasan untuk kamu. Tidak, biarkan Mamat mati di sini daripada ayah menjadi pembelot bangsa kita. Masa sudah habis. Ayah mahu kamu kuatkan semangat. Ayah, janji dengan Mamat, ayah. Jangan ianati bangsa kita, ayah. Ayah, janji dengan Mamat. Awak semua kelihatan gembira dan selesa. Tapi askar saya diserang oleh pemberontak. Siapa orang Melayu yang buat kacau di jeti Kuala Tembeling semalam? Aku tahu dia dari kampung ini. Sekarang cakap. Apabila ditanya, jawab saja. Adakah orang Melayu di sini kuat makan sampai tak boleh bercakap? Ayo, jawab. Kamu tahu berapa orang Melayu yang saya tembak dengan senjata ini? Jangan paksa saya. Gunakannya lagi hari ini. Sekarang cakap. Siapa yang buat hal di jeti semalam? Kami tak pernah ganggu kerja-kerja orang putih. Mungkin dia dari kampung lain. Jangan tipu kami. Aku tahu ini semua
Jangan beritahu. Hei, kamu, orang putih. Apa yang kau sudah buat? Kepada kami lebih teruk. Hei, orang kampung semua. Jangan takut kepada orang putih ini. Jangan jadi pengecut. Mereka ini hanya pendatang. Siapa lagi? Sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah. Dan kepada Allah jugalah kami kembali. Siapa lagi yang berani mencabar saya? Seinci kau bergerak, jangan bermimpi. Dapat berjumpa keturunan kau lagi. Aku orang Melayu yang akan membela bangsaku. Jangan cari nahas, orang muda. Awak tak tahu siapa yang awak lawan. Kau tak takut mati. Walau Israel datang sekalipun, aku sedia menghadap. Ini kan pula penjajah laknat seperti kau. Siapa kamu? Islam agamaku. Melayu bangsaku. Takkan aku duduk berdiam melihat apa yang kau buat kepada bangsaku. Keris yang menyilau. Aku dipanggil Mat Kilau. Kamu berani bermain dengan ajalmu, ya? Dasar Melayu pengecut. Menyerang dari belakang. Jika benar kamu pahlawan, turunkan senjata. Mari kita bertentang mata. Jangan hiraukan kata-katanya, Kilau. Ayo, tamatkan riwayat si iblis itu. Seperti mana dia lakukan kepada orang-orang kita. Biar mereka rasa. Seksa orang kita selama ini. Bunuh sahaja orang putih itu. Nanti, cakap sahaja apa yang kamu mahu. British boleh tunaikan. Aku nak Inggeris tinggalkan tanah Melayu. Itu yang kami mahu. Jangan kau fikir kau ibarat Tuhan. Apa yang kau buat kepada orang kami? Seperti pengemis di tanah sendiri. Masa kau sudah sampai, syaitan. Kilau. Jangan kau ingat. Kau ketua kepada orang Melayu. Kami tiada masalah dengan orang Inggeris. Tiada siapa yang akan dengar suara kau. Awang. Apa yang kau buat ini? Di mana janji sumpah setia kau kepada kami? Jangan pentingkan diri sendiri. Nanti disebabkan kau semua orang kita yang akan jadi mangsa. Kau sudah gila, Awang. Jangan jadi pembelot. Inggeris tak akan ganggu kita. Kalau kita tak ganggu mereka. Jangan ada sesiapa melawan ataupun menentang orang Inggeris. Apa yang mereka lakukan ini adalah untuk kebaikan kita semua. Kau sudah lupa asal-usul kau, Awang. Apakah kau lemah kudrat? Atau kau lemah iman? Kalau kau bunuh mereka sekarang, masalah tak akan selesai. Inggeris akan hantar batalion askar. Keadaan juga akan jadi lebih huru-hara. Apakah kau tak sayang kepada anak bini kau, Kilau, Tok Gajah dan semua pembesar Melayu yang lain? Jangan disebabkan tindakan kau sekarang, mereka semua akan mati. Itu yang kau mahu, Kilau. Kau fikirlah baik-baik. Ini sahaja peluang yang kita ada. Abang Kilau, berjihadlah kita semua. Bunuh mereka ini. Ibrahim, Yasin, lepaskan mereka. Orang putih. Aku janji kepada kau. Kau boleh lakukan apa sahaja di tanah ini. Asalkan tiada pertumpahan darah orang Melayu. Aku sendiri akan pastikan tiada orang Melayu yang akan bangkit menentang orang Inggeris selepas ini. Itu janji kami kepada orang Inggeris. Kamu tengok di depan mata kamu sendiri. Orang Melayu tak akan dapat halau orang Inggeris. Kerana bangsa kamu adalah bangsa yang berpecah belah. Tidak pernah bersatu. Itulah sebabnya awak lemah. Orang kamu belot kepada kamu sendiri. Orang Melayu sangat mudah dibeli. Sebab itu bangsa kamu akan sentiasa dijajah. Inilah tempat tahanan-tahanan kami, termasuk anak Pak Deris sendiri, Mamat. Mereka yang bersalah akan diseksa, dipukul, dirotan. Ada juga yang mati di sini. Manusia, binatang. Kenapa kamu tangkap anak aku? Anak aku tak buat salah apa-apa. Kepada kamu semua,
Semua orang yang bersalah mesti ditangkap. Lebih-lebih lagi pemberontak. Hukuman sangat berat. Bagi pemberontak seperti Mamat. Anak aku bukan pemberontak. Orang Inggeris yang buat undang-undang. Sendiri ikut sesuka hati mereka. Kamu beritahu orang atasan British supaya lepaskan anak aku hari ini juga. Bebaskan dia. Kami tahu Pak Deris antara orang yang rapat dengan pembesar-pembesar Melayu. Orang kanan Haji Sulong, bukan? Pak Deris perlu bekerjasama dengan Inggeris. Jadi mata dan telinga kami, boleh bukan? Aku sendiri akan pastikan kamu dan orang-orang kamu akan diusir keluar dari bumi Pahang ini. Tidak mengapa. Nyawa anak Pak Deris di tangan Inggeris, tapi terpulang kepada Pak Deris sendiri untuk tentukan apakah keadaan semasa. Syes, apa yang telah berlaku? Adakah kita masih perlu menekan orang Melayu? Pada pendapat saya, akan lebih selamat kalau kita untuk tunggu sehingga ketegangan reda. Tiada yang akan reda sehingga saya dapat apa yang saya mahukan, Clifford. Kita akan terus menekan mereka sehingga mereka beri tanah mereka. Tapi dengan kehadiran Kilau dan rakannya, ini bukan perkara mudah lagi, Syes. Mat Kilau orangnya bukan calang-calang. Jangan cakap kau takut dengan mereka, Toga. Kau tahu kekuatan Inggeris bagaimana. Orang Melayu bahkan tak berhak menjadi penentang kita. Jangan berlagak di depan kami, Kapten Syes. Saya terdengar awak hampir maut di tangan Mat Kilau. Jika mereka bersatu, sejuta senjata kamu pun tak berguna lagi. Kerana perpaduan mereka adalah senjata utama orang Melayu yang paling hebat. Mereka tak akan bersatu sampai bila-bila, Toga. Orang Melayu bangsa yang pentingkan diri serta penuh dengan hasad dengki sesama mereka. Sebab itu, mereka mudah dijajah dan dipijak. Sepatutnya tadi kita hapuskan mereka. Bertenang, Toga. Awang, pengikut Mat Kilau, sudah janji mereka tak akan ganggu gerakan askar kita lagi. Oleh itu, buat masa ini, tak ada yang perlu dibimbangkan. Kita percaya janjinya saja. Aku tak faham. Bukankah Awang sepatutnya bersama dengan kita menentang orang putih? Tapi aku tengok dia macam bela musuh kita. Berat mulut Brahim mahu cakap. Tapi Awang seolah-olah sudah dibayar oleh British. Sudah beberapa hari kita tak nampak dia. Mungkin kita semua tak sedar. Kita menyimpan barah yang bahaya dalam kumpulan. Mahu tahu jahatnya manusia? Tanya kepada seteru. Baiknya pula tanya kepada sahabat. Kilau. Pada aku, dia telah dibeli British. Beritahu kepada saudara kita, Kilau. Jangan menghukum tanpa bukti. Gunakan neraca keadilan dan akal yang matang. Apa niat kau sebenarnya? Adakah kau syaitan bertopengkan malaikat? Atau malaikat dituduh syaitan? Bincangkan secara baik. Selesaikan elok-elok. Mahu dibincangkan apa lagi? Sudah terang lagi bersuluh. Dia bersama dengan British. Cakap. Aku cuba selamatkan kamu siang tadi daripada mati dibunuh British. Aku ini cuba mengaburi mata British supaya mereka semua tak nampak yang kita cuba memberontak menentang mereka. Faham tak, Kilau? Kilau, sebelum ini kau yang bersungguh-sungguh menentang orang Inggeris. Tapi kenapa sekarang beralih arah? Sebelumnya aku silap, Kilau. Aku tak nampak kekuatan musuh kita. Mereka ada senjata yang memang kita tak boleh kalahkan. Kita akan serang dan rampas semua senjata mereka. Jangan pandai-pandai buat perancangan tanpa berbincang. Ayah pasti tak setuju. Rampas senjata Inggeris ibarat masuk mulut harimau. Tapi ada betulnya, kata Awang itu, Abang Kilau.
Kita memang perlukan senjata. Mungkin ini satu-satunya peluang yang kita ada untuk hapuskan penjajah. Aku tahu keputusan masih lagi atas kilau. Aku juga tak nafikan kita memang perlukan senjata. Tapi aku tetap tak percaya dengan kau untuk pergi ke sana malam ini. Mungkin ada suatu perangkap yang kau sudah rancang dengan British. Terpulang kepada kamu semua. Mahu ikut aku ataupun tak. Guna akal, jangan ikut nafsu. Walau apa sekalipun, aku tak izinkan. Hari demi hari, nampaknya keadaan menjadi semakin parah. Sehingga orang kita diperkotak-katikkan oleh Inggeris. Apakah itu satu kesilapan besar? Apabila pada awalnya, kita sendiri yang membenarkan bangsa asing masuk ke tanah Melayu. Memang silap dan tak patut. Mereka berada di sini sekarang ini. Sebab itulah dari awal lagi, aku memang tak berkenan dengan orang putih. Pasti ada niat yang jahat. Kononnya, masuk ke sini untuk majukan tanah kita. Bantu bangsa kita, semuanya dusta belaka. Sehingga maruah dan hak orang Melayu tergadai. Benarlah apa yang tertulis di dalam Al-Quran. Allah melarang orang-orang mukmin untuk mengambil orang kafir sebagai pemimpin. Kerana antara kita dan mereka ada jurang yang membataskan sebuah kebenaran dan kebatilan. InsyaAllah, tak semudah itu orang Melayu boleh pejamkan mata mereka sahaja melihat kuasa pembesar kita dicabul, digugat oleh orang putih. Kita masih ada pahlawan. Siapakah pahlawan kita? Tok Gajah, Mat Kilau dan kawan-kawannya. Apa sangatlah yang mereka mampu buat untuk menentang Inggeris. Rasanya kita semua perlu terima hakikat. Orang Inggerislah yang berkuasa sekarang. Jika kita sayangkan tanah air kita, semangat sayang dan kasih pada tanah air tiada kaitan dengan kecintaan kepada kuasa tadbir yang menguasainya. Pak Deris, kita dan seluruh rakyat sayangkan bumi Melayu, tapi tak bermakna kita mesti tunduk pada penjajah. Abang, saya dapat tahu orang putih buat kacau di pasar tadi. Abang, ada orang nampak abang dan abang kilau di sana sekali. Abang, tolonglah. Tolong jangan buat macam ini, abang. Jangan cari masalah dengan orang putih itu. Awak tak payah risau. Tahulah saya jaga diri. Kenapa awak belum tidur lagi? Kasihan anak kita dalam perut itu. Lepas ini, abang jangan masuk campur lagi hal orang kampung seberang kita. Abang tak payah bertaruhkan nyawa abang untuk orang lain. Mulai hari ini, Kiah tak mahu abang jumpa dengan abang kilau lagi. Sebabkan pemikiran macam awak inilah ramai orang kita dipijak-pijak bangsa asing. Beritahu saya, apa saya nak jawab di sana nanti kalau saya tak buat apa? Di mana tanggungjawab saya? Tanggungjawab awak sebagai Muslim. Biarkan sahaja saudara seagama kita ditindas macam itu. Sebab saya tak mahu abang mati. Kiah masih perlukan abang. Jangan hancurkan harapan Kiah, abang. Kalau abang mahu teruskan, abang tinggalkan Kiah. Kiah lagi sanggup hidup seorang daripada ada suami macam abang. Jangan derhaka, Rokiah. Kadang-kadang Kiah terfikir, adakah abang lebih pentingkan keluarga atau abang kilau dan perjuangannya? Aku lebih pentingkan agama dan bangsa aku lebih daripada segala-galanya. Suka atau tidak, itu hakikatnya. Aku tak akan ubah sampai bila-bila. Saya cuma minta awak bersama-sama dengan saya jadi penguat semangat saya. Itu sahaja. Cepat, semua barang ini perlu dipindah ke gudang. Cepat, kita kesuntukan masa. Penceroboh, apa dah jadi? Kami berdepan dengan musuh yang kuat, yang licik.
Perlu mengatur langkah. Semasa musuh di dalam lena. Ibarat menarik rambut di dalam tepung. Merampas senjata Inggeris membuka ruang kepada Inggeris untuk menyerang kami. Kemudian kami akan dipersalahkan dan dianggap sebagai pemberontak. Kerana itulah, abang tak bersetuju dengan rancangan awang. Betul juga kata abang. Tapi awang macam mana? Dia dengar nasihat abang. Macam mana kalau awang teruskan niatnya? Abang tahu awang macam mana, bukan? Tuan, kita ada masalah. Orang-orang kami diserang di jeti. Dan mereka mati dibunuh. Senjata kami telah dirampas. Apa? Bodoh. Bagaimana kamu boleh biarkan ia berlaku? Askar kita bersenjata lengkap, tapi awak masih tak dapat mengalahkan mereka. Itu serangan mengejut, Tuan. Askar kami tak bersedia. Diam, guram. Beraninya pemberontak ini mencabar tentera Ratu Yang Mulia. Kami dapat maklumat. 3 orang Melayu yang serang kami berasal dari Pulau Tawar. Hanya Mat Kilau dan rakan-rakannya yang berani mengganggu kita. Tapi mereka sudah janji tak akan ganggu kerja-kerja Inggeris. Seperti aku katakan sebelumnya, mereka akan terus mengganggu kita. Sudah tiba saatnya mencabar tentera Ratu Yang Mulia. Sama dengan mencabar seluruh England. Esok, kita akan menyaksikan kekuatan tentera Inggeris. Esok, mereka akan tahu bahawa tanah yang mereka pijak adalah milik Ratu England. Tembak meriam. Hancurkan semuanya. Tembak meriam. Tembak meriam. Aku benar-benar kecewa dengan tindakan kau. Orang yang aku percaya selama ini ingkar arahan aku. Apakah kamu berdua benar-benar ikhlas dan setuju untuk pilih aku menjadi pemimpin? Atau di sebaliknya mempunyai perasaan cemburu dan iri hati? Di mana semangat setia kawan kau? Apa yang bermain di kepala sampai sanggup belakangkan Kilau? Sebagai ketua, Tok Gajah selalu berpesan, adakah kau lupa patuh kepada Kilau? Walau dalam keadaan apa sekalipun. Kami buat persediaan untuk kita, Wahid. Kami betul-betul hendak kita bersedia melawan musuh. Jika kita tiada senjata yang boleh tandingi mereka, memang mustahil untuk kita kalahkan mereka. Kita jangan buat perkara yang bodoh, Abang Kilau. Bodoh, jadi rampas senjata Inggeris. Letak nyawa orang kita dalam bahaya. Satu tindakan bijak. Jangan fikirkan diri kau saja, Yasin. Fikirkan juga tentang orang lain. Kau ingat orang Inggeris akan berdiam. Mereka pasti akan serang balik. Jadi dengan cara apa kita nak lawan mereka, Wahid? Kau ingat, dengan senjata yang dipegang, kita boleh lawan dengan British. Ibarat kita hidangkan jasad kita untuk santapan British. Jangan takuti senjata mereka yang ada, kerana kita mempunyai senjata yang lebih berkuasa dan besar daripada mereka, iaitu keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mat Kilau, Mat Kilau. Orang Inggeris menyerang. Habis jeti dibakar. Ramai orang kampung kita terkorban. Betul, Mat Kilau. Sekarang mereka sedang menuju ke rumah Wahid. Lekas, Abang Wahid. Wahid. Allahu Akbar. Lekas. Kenapa datang sini? Kau mahu apa? Di mana suami kamu? Cakap, ke mana dia pergi? Dia tiada di sini. Kau cencang aku macam mana sekalipun, aku tak akan buka mulut. Allahu Akbar. Aku mohon ampun kepada Allah. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, yang hidup dan terus-menerus mengurus makhluknya. Aku mohon ampun kepada Allah. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, yang hidup dan terus-menerus mengurus makhluknya. Ayuh, Abang, jangan berhenti dalam perjuangan
Kiah mahu abang tahu, yang Kiah sentiasa dengan abang. Selamatkan bumi Melayu kita, abang. Apabila sifat gopoh menguasai diri, manusia bersaing sesama sendiri, sampai ke peringkat jatuh menjatuhkan, malah bunuh membunuh. Kerana kegopohan kamulah orang kampung diserang. Kamu tak bijak dalam merancang, awang. Maafkan awang, ayah. Awang mengaku yang ini berpunca daripada kesilapan awang sendiri. Awang tak sepatutnya merampas senjata British semalam, ayah. Yasin dan Brahim juga bersalah. Demi Allah, kami menyesal dan rela dihukum. Hukumlah kami, Tok Gajah. Sebenarnya, Abang Kilau cuba halang kami semalam. Cuma, kami tak sangka ia akan jadi sampai macam ini. Isteri Wahid dibunuh oleh askar Inggeris. Puas hati kau sekarang, awang? Puas. Kilau. Maafkan aku, Kilau. Ampunkan aku, Kilau. Ampunkan aku. Cukup, Kilau. Maafkan aku, Kilau. Maafkan aku. Maaf kepada Wahid, bukan kepada aku. Ampun kepada Allah. Aku rela dihukum, Kilau. Kau ambillah nyawa aku, jika itu yang boleh menebus dosa aku. Kepada Wahid dan juga penduduk kampung, aku rela mati di tangan kau, Kilau, daripada mati di tangan penjajah laknatullah. Kalau Allah ciptakan duniawi tanpa ukhrawi, kehidupan ini tentu mengecewakan. Aku sayangkan kau, awang. Aku sayangkan semua dan perjuangan kita. Aku yakin persahabatan dan silaturahim kita tak akan terputus dengan ujian yang sekecil ini. Semangat perjuangan bangsa tetap diteruskan walau apa yang melanda, awang. Ingatlah kembali, matlamat perjuangan kamu semua demi agama, demi bangsa. Seorang pejuang Islam mestilah ikhlas niatnya dan benar jalan perjuangan yang dipilihnya. Ke mana, Syes? Apa yang telah kau lakukan kepada tanah kami telah melanggar kedaulatan undang-undang orang Melayu dan juga mencabar Sultan. British bukan sahaja kenakan cukai melampau, tapi askar-askar kau juga bertindak kejam kepada penduduk kampung. Peranan kamu di sini adalah untuk memajukan tanah ini, bukan untuk menekan dan mencabul hak kami. Jangan lupa, hak istimewa orang Melayu, Syes. Orang Melayu sentiasa dimanjakan dengan keistimewaan. Kami tidak melanggar perjanjian, tapi orang kamu sendiri yang melanggar undang-undang. Mereka menentang. Kerana perbuatan Inggeris juga, habis dirampas hak kebebasan kami. Kami tahu British mahu mengaut kekayaan bumi Pahang ini untuk dibawa balik ke negara kamu, kerana ingin membiayai gerakan dunia baru untuk menjajah semua negara Islam. Apa yang awak mengarut ini? Habis, bagaimana dengan orang kami yang kamu bunuh? Senjata kami yang kamu rampas? Jangan salahkan kami, tapi salahkan Mat Kilau dan pengikutnya. Jika kau mahu dihormati dan dipandang mulia, kau perlu buktikan kebolehan itu. Kau sendiri yang tunjukkan keburukan kau. Tidak perlu kecoh dengan perkara yang sudah terjadi. Lebih baik kamu pulang. Jaga masyarakat kamu sendiri. Kamu lanun penjajah Inggeris. Jangan bersuara. Kamu cuma pembunuh upahan British. Tiada hak untuk masuk campur urusan kami sebagai pembesar. Syes, aku mahu tanya kau, di mana ketuanan Melayu pada mata British? Inilah masalah orang Melayu. Sedangkan kami di sini bersusah payah ingin memajukan tanah ini. Kamu semua buta dan hanya tahu menuduh kami orang Inggeris sebagai penjahat. Kami ada prinsip Islam dalam menilai manusia. Semua pembesar akan bangkitkan masalah ini kepada Kesultanan Melayu. Beritahu ketua kamu, British tak akan bertahan lama di sini.
Sudah aku cakap, jangan cari maut dengan kami. Suka kau lihat isteri dan anakmu mati depan matamu. Pengecut. Sememangnya Inggeris itu binatang yang menghukum orang yang tak berdosa. Aku tak akan berdiam diri. Aku juga bersumpah, selagi nafas aku tak terputus, nyawa isteri dan anakku akan kubalas. Orang-orang aku akan bangkit. Jatuhkan Inggeris. Kamu dan kaummu akan bangkit. Kamu dan kaummu hanya bersatu pada saat senang. Kenapa kamu tak mahu, seperti orang-orang Melayu lain, ikut perintah Inggeris? Kamu tak akan kehilangan keluarga kamu. Biar aku gugur pertahankan hak, daripada melihat tanah air aku dilapah penjajah. Aku tak akan menjadi hamba orang putih, diperlakukan bagai binatang yang tak ubah seperti anjing seperti kau. Aku tak sehina itu. Tak guna. Jaga kata-katamu. Aku tamatkan riwayat kamu. Baik, aku bukan kafir yang takut akan kematian. Ayuh, Allahu Akbar. Malam ini, kita akan serang mereka. Walaupun aku tahu, kita belum cukup bersedia. Kita harus selamatkan sahabat kita. Sebaik-baik manusia memberi manfaat kepada manusia yang lain. Aku letakkan nyawa aku untuk selamatkan Wahid. Biar aku sahaja yang masuk ke dalam kubu mereka. Aku sanggup berkorban, Kilau. Biar kami sahaja ke depan menentang musuh. Biar kami hadap semuanya, Abang Kilau. Ini bukan masanya untuk menyalahkan diri sendiri. Tindakan dalam emosi hanya merugikan. Abang Kilau, bagaimana kita hendak menentang kekuatan senjata orang putih? Kekuatan bukan terletak pada senjata. Kekuatan terletak pada kebijaksanaan. Bagaimana kita merencana mencatur apa yang kita rancangkan. Sekalipun kita mati kerana sahabat dan juga tanah air, pengorbanan itulah yang dituntut dalam agama. Sekali. Aku mahu sekali. Betul ya, Usuk? Ya. Aku tak boleh berdiam, Kilau. Aku sedar, jika kita mendiamkan, Allah akan menimpakan azab kepadanya. Aku tak mahu tergolong dalam golongan itu, Kilau. Aku mahu bersama. Allah akan bantu semua hambanya yang menegakkan kebenaran dan keadilan. Beritahu saya sekarang, inilah cara awak menjalankan tugas. Awak pasti awak datang ke sini bukan untuk menimbulkan masalah kepada orang Melayu. Tiada siapa yang berhasrat untuk timbulkan masalah, Tuan. Mereka asyik mempersoalkan keputusan kami. Sebenarnya, segelintir daripada mereka bersenjata telah menentang kami. Awak boleh beri saya walau 1000 dalih. Tapi terbukti awak telah gagal menjalankan tugas seperti yang diperintahkan kerajaan kita. Ikut saya ke pejabat saya sekarang. Awak ada banyak penjelasan untuk dibuat. Sekarang bagaimana? Apakah kita patut tunggu dahulu sebelum menghukum sahabat Mat Kilau? Tidak. Hukuman mati kepada Wahid mesti diteruskan. Apa kamu mahu? Aku mahu British keluar dari sini. Dia ini pasti mati hari ini. Mungkin dah gila. Datang ke sini seorang diri. Lenyapkan aku sekarang, atau kau akan aku buru sampai mati. Melutut. Bunuh dia. Ya Allah. Bersedialah. Kau jangan lemahkan semangat anak bangsaku dalam mempertahankan haknya. Rokiah, abang datang. Sesuatu berlaku di sana. Mari tengok. Sial. Kurang ajar. Kilau. Cukup, Wahid, cukup. Kita sudah tiada masa. Sekarang bukan masanya. Mat Kilau. Usuk. Abang Kilau. Jangan, Abang Kilau. Kita pergi dahulu. Abang Kilau. Seperti yang dirancang, kita bersembunyi di sini dahulu. Dalam beberapa hari sebelum meneruskan langkah,
Dan rancangan kita. Jangan ada sesiapa yang berani keluar dalam kawasan gua ini tanpa keizinan aku. Aku ada bawa sahabat aku, Hitam dan juga Kelubi. Mereka berdua telah bersetuju untuk membantu kita menentang Inggeris. Mereka juga ada bawa sahabat-sahabat lain untuk membantu. Aku sudah cuba usaha, kilau, ajak lebih ramai orang-orang kampung untuk berperang. Tidak ramai yang mahu turut serta. Hanya ini sahaja orang yang aku mampu kumpulkan. Tidak ramai yang bersemangat, kilau. 1001 alasan yang diberikan untuk mengelak daripada bertempur dengan orang putih. Tak apa, Hitam, Kelubi. Walaupun tak ramai kamu bawa, aku amat menghargai dan berterima kasih kepada kamu. Beringatlah semua, satu kesilapan dari pihak kita hanya akan mengukuhkan lagi kedudukan askar-askar British. Bertindaklah dengan menggunakan akal, bukannya ikut hawa nafsu semata-mata. Bersumpahlah sekuat-kuatnya. Penjajah Inggeris keparat dan segala tali barut harus diperang habis-habisan. Bumi tanah Pahang ini adalah bumi yang berdaulat. Kami semua bersumpah, kilau, akan berjuang memerangi penjajah sehingga mereka semua dapat diusir keluar dari bumi Pahang yang bersejarah ini. Kami bersumpah, kilau. Kami bersumpah, kilau. Bersumpahlah seutuhnya. Biar pecah di perut, jangan pecah di mulut. Rahsia perjuangan kita. Apa yang berlaku di tapak perkhemahan kita. Bagaimana ia boleh diserang dengan begitu mudah. Jangan kata orang-orang liar Melayu ini mampu merancang serangan seperti ini. Maafkan aku, Syes. Aku tak dapat selamatkan tempat kita. Mat Kilau dan orangnya serang hendap dan berjaya selamatkan rakannya. Ini kekalahan yang paling teruk sejak saya ditempatkan di sini. Orang Melayu tiada senjata hebat, tapi boleh kalahkan askar British. Kalau kita ada di sini semalam, semua ini tak akan berlaku. Mat Kilau memang sudah buat rancangan yang matang. Awak tahu tak berapa banyak kerajaan kita melabur ke atas senjata kita untuk memastikan kita kuat. Ini memalukan kita, Toga. Memalukan kita. Tuan, kami telah menyerang hendap rumah Mat Kilau, tapi dia tak dapat ditemui. Kami juga pergi ke rumah Tok Gajah dan kawan-kawannya. Bahkan mereka tak dapat kami jumpai. Pergi dapatkan Goh Hoi. Saya nak jumpa Pak Deris. Saya yakin dia pasti tahu di mana Mat Kilau. Aku, Brahim dan Yasin benar-benar rasa bersalah kepada kau, Wahid. Rasa bersalah atas apa yang terjadi kepada isteri kau. Maafkan kami bertiga, Wahid. Aku tahu aku berdosa dan patut terima balasan. Aku tak akan salahkan kau. Kalau kau marah dan berdendam kepada aku, tiada gunanya aku cemari lidah aku dengan mencerca kau, awang. Apatah lagi menyalahkan kamu semua atas kehendak Allah. Ini adalah takdir aku sebagai pejuang. Aku reda dan aku tak peduli dengan apa sahaja ujian yang mendatang. Mungkin ini adalah harga sebuah perjuangan yang perlu aku bayar apabila aku telah bersumpah untuk bersama dengan Kilau. Entah berapa ramai lagi pembela kebenaran yang diseksa, dipenjara dan dibunuh. Mereka gugur dalam peperangan demi mempertahankan hak. Sejak dahulu, para nabi juga ada yang mati dibunuh tanpa dosa dan sebab. Ramai yang menemui Allah sebelum mata mereka sempat melihat kemenangan. Aku berpegang pada kadar dan kadar Allah. Aku sanggup dan aku rela berkorban dan terkorban demi memastikan anak bangsa aku terbela. Aku juga sedar tanpa pengorbanan bukanlah perjuangan namanya. Askar-askar British sedang mencari kamu, Mat Kilau.
Kalau mereka tahu kita berjumpa secara rahsia di sini, mati kita. Biar jantungku dikunyah sekalipun, asalkan bangsaku tak teriak meminta tolong. Sudah tiba masanya untuk kita halau mereka keluar dari sini. Kita serang mereka. Darah yang mengalir dalam tubuh kita, hendaklah kita sucikan dengan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kesetiaan kepada tanah pertiwi. Kalau bukan kerana Tok Gajah, kami takkan berada di sini. Sebab tindakan Mat Kilau dan kawan-kawannya merampas senjata Britishlah kita diserang. Ramai yang telah mati. Tak cukup lagikah apa yang telah kau buat, Mat Kilau? Sudahlah itu. Betul. Sudahlah itu. Betul. Sudahlah itu. Aku hiba dengan kamu semua. Biar sungai dalam mengalir deras, asal tak meruntuhkan tebing semangat juang kita. Semua lihat di depan cermin setiap hari. Apa yang kamu lihat? Pahlawan ataupun pengecut? Kita kalah jika kita berpecah. Kita kuat jika kita bersatu. Kita tak akan mampu lawan mereka. Cakaplah apapun, Mat Kilau. Hentikan sajalah rancangan kamu nak serang British. Maafkan kami, Mat Kilau. Kami tak dapat bantu kamu. Nampaknya kamu semua lebih rela melihat anak cucu kita menjadi hamba di tanah tumpah darah mereka sendiri. Ayuh, semua. Terima kasih, saudaraku. Dah lama saya beri amaran kepada awak yang mereka satu ancaman kepada Empire British. Awak tak patut biarkan mereka larikan diri pada hari itu. Lihatlah apa yang berlaku sekarang, Sirs. Mereka telah berjanji tak akan mencampuri urusan kita, Tuan. Tapi saya takkan biar mereka terlepas. Kita tak mempunyai senjata yang cukup untuk berperang. Senjata kita banyak yang musnah dan dirampas. Bagaimana kita mahu menyerang mereka? Cukup atau tak, aku tak kisah. Orang Melayu sudah mencabar Inggeris. Awak tak berfikir dengan otak. Awak bertindak dengan emosi. Ramai askar kita telah mati. Sekarang, awak mesti bertanggungjawab atas akibatnya. Saya akan bertanggungjawab sepenuhnya. Saya juga akan pastikan Mat Kilau dan pengikutnya akan lenyap dari muka bumi ini. Kita perlu cepat buat persediaan. Aku juga percaya sekarang ini askar Inggeris juga dalam perancangan untuk serang kita. Dalam beberapa hari ini, askar Inggeris pasti akan masuk ke hutan. Kami dah usahakan apa yang kau suruh, Kilau. Tak lama lagi, semua perangkap akan siap. Cukupkah perangkap yang kita ada? Kita nak kalahkan mereka. Jangan risau, Kelubi. Aku ada bawa beberapa laras senapang yang kita rampas tempoh hari. Walaupun tak banyak, kita boleh gunakan untuk kekuatan kita. Maaf, Abang Kilau. Dalam keadaan yang huru-hara semalam, kami tak sempat ambil semua senjata. Kalau nak, kami boleh ambil semua senjata itu malam ini. Jangan, Brahim. Keadaan tak mengizinkan. Askar Inggeris dah buat kepungan sekitar kampung kita. Kilau. Aku syak ada gunting dalam lipatan dalam kalangan orang bawahan pembesar. Apa maksud kau, Wahid? Ada betul cakap Wahid itu, Kilau? Kalau tak, macam mana askar British boleh tahu jalan sewaktu mereka serang rumah Wahid? Ini semua seperti dirancang. Kita ada pembelot dalam kalangan bangsa kita. Jangan menuduh tanpa usul periksa, Awang. Mereka adalah dalam kalangan pembesar Melayu. Mustahil mereka sanggup berpatah arang. Ini bukan tuduhan, Kilau. Dalam masa terdesak sekarang, manusia sanggup buat apa saja untuk selamatkan diri sendiri. Siang tadi Kelubi dan Hitam ceritakan semuanya kepada aku. Beritahu Kilau
Kami dapat tahu, ada 3 orang kampung ditangkap dan dipenjarakan British. Salah seorang daripadanya adalah Mamat. Mamat? Siapa Mamat? Kalau kau nak tahu, kilau. Mamat anak Pak Deris. Pak Deris pula pembantu kepada Haji Sulong. Apabila bercerita, ia berdusta. Apabila berjanji, tidak ditepati. Diberi amanah, ia mengkhianati. Inilah orang-orang munafik. Siapa yang izinkan kamu masuk ke dalam rumah aku? Lebih baik kamu keluar. Keluar sekarang. Penceroboh yang tiada adab. Jangan bicara soal adab. Jika empunya badan pembelot bangsa. Kami semua dah tahu apa yang Pak Deris buat. Apa yang kamu tahu? Apa yang kamu tahu? Kamu jangan nak serkap jarang. Lebih baik kamu keluar. Bukan saja anak Pak Deris menjadi mangsa. Ramai lagi di luar sana yang lebih teruk. Anak-anak mereka dibunuh, diseksa dengan kejam. Tapi mereka bukan pengkhianat kepada bangsanya. Pak Deris sepatutnya dah tahu muslihat mereka. Bukan Mamat yang mereka nak. Tapi mereka mahu Pak Deris ianat. Belot dengan orang sendiri. Pecah tempayan pekasam. Muka berconteng arang. Segala kejahatan semua sudah ketahuan. Aku tiada pilihan. Jika tidak, mereka akan bunuh anak aku. Aku tak mahu anak aku, Mamat, mati. Aku tak sanggup kehilangan anak aku. Tak sanggup hilang anak. Tapi sanggup ludah saudara sendiri. Anak aku dah mati. Bangsat. Isteri aku dibunuh depan mata. Pak Deris dulu orang yang mulia. Tapi sekarang orang yang hina. Allah melarang mereka yang membela dan melindung orang-orang yang mengkhianati. Sampai sini sajalah. Abang temankan yang dan juga anak. Satu pesanan daripada abang. Walau apapun berlaku selepas ini, yang mesti terus bersembunyi. Jangan pulang ke rumah. Jaga Omar. Jaga ayah Tok Gajah. Yang ingat semua pesanan abang. Cuma yang harap agar ramai orang kampung membantu untuk sama-sama berjuang dengan abang. Memang benarlah, tak ramai yang sanggup berkorban dan jihad ke jalan Allah. Apabila dah tiba masanya, yang tahu abang kecewa dengan sikap orang kita. Yang dan ayah akan bantu abang terus pujuk orang kampung untuk turun ke medan perang esok. Yang yakin, masih ramai lagi yang ada rasa tanggungjawab untuk mempertahankan tanah kita. Apakah bangsa kita adalah bangsa yang tak menghargai jasa para pahlawannya? Jangan cakap macam itu, abang. Biar tiada yang menghargai sekalipun, tetapi para malaikat menjadi saksi keikhlasan abang dan sahabat yang lain. Yang dan Omar sayang abang. Kami menanti kepulangan abang nanti. Maaf, Tuan. Kami masih tak dapat kesan lokasi Pak Deris. Saya rasa dia tak mahu bekerjasama dengan kita kerana saya ada perasaan yang kuat bahawa dia bersama Mat Kilau. Mereka melarikan diri, Tuan. Pak Deris akan datang. Tapi apa yang membimbangkan saya adalah kenapa awak semua gagal mencari lokasi Mat Kilau dan rakan-rakannya. Adakah awak telah periksa seluruh Pulau Tawa, Toga? Sudah, Syez. Mereka dah tinggalkan Pulau Tawa sejak kemarin. Mereka pasti mencari tempat persembunyian lebih awal. Kenapa saya upah kamu semua jika kamu tak dapat selesaikan tugas mudah? Tiada siapa yang mahu menolong kami. Malah kami tak tahu tempat dia bersembunyi. Aku tahu. Aku datang untuk membantu kamu. Kamu semua kena hapuskan Mat Kilau dan orang-orangnya dengan segera. Mereka larikan diri di hutan cabang Hulu. Mereka bersembunyi di sana. Bagaimana askar kita dapat masuk? Kita tak tahu laluan hutan di sana. Aku tahu selok-belok hutan di situ. Aku juga akan terangkan kepada kamu setiap jalan keluar masuk.
supaya mereka tak boleh terlepas. Kamu juga kena berhati-hati. Mereka sedang merancang sesuatu yang besar. Saya tahu saya boleh harapkan awak. Selepas kita kalahkan Mat Kilau, kau mesti bantu British untuk hapuskan Datuk Bahaman. Toga, Guram, persiapkan orang-orang kita. Sejarah peperangan Rasulullah SAW dalam menegakkan kalimah tauhid la ilaha illallah perlu dikenang dan dijadikan iktibar kepada kita semua. Semangat jihad Nabi perlu disemat ke dalam jiwa kita sebagai seorang pahlawan, kerana hingga hari ini dunia Islam tak pernah sunyi dengan ancaman musuh. Kita tak boleh membiarkan orang asing sewenang-wenangnya meruntuhkan kedaulatan Melayu dan keutuhan Islam. Tegakkanlah kebenaran walaupun ia pahit ditelan, kerana dunia ini akan rosak jika manusia membela kebenaran apabila dia berniat untuk menguntungkan dirinya sahaja. Kita berjuang bukan untuk menang di mata manusia, tapi kita berjuang atas perintah Allah. Itulah kemenangan yang hakiki. Kita pergi sama-sama. Awas, ayuh, anak haram. Musuh mengepung kita dari semua arah. Tuan, Mat Kilau dan pengikutnya telah memasang perangkap di dalam hutan. Semua askar kami sudah mati. Semuanya. Apa yang harus kami buat sekarang, Tuan? Serang. Tembak meriam. Lagi. Tembak. Keluarkan askar. Serang hendak mereka. Dari mana datangnya semua penduduk kampung itu? Kenapa kita tak diberitahu tentang orang-orang kampung itu? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tembak meriam. Serang. Tembak meriam. Kau dah masuk perangkap aku, syaitan pembelot. Dah sampai masanya British terkubur di tanah Melayu. Lihat dan saksikanlah kebangkitan anak Melayu, bangsa aku, pembelot. Terus menyerang. Jangan biar mereka kalahkan kita. Bunuh semua Melayu. Bunuh semua. Kita telah melakukan kesilapan besar, Syes. Awak memandang rendah orang Melayu. Ini semua salah awak. Awak tak buat persediaan sewajarnya. Ini bukan masanya untuk menuding jari, Clifford. Berhenti salahkan saya. Awak mahu pergi mana? Kembali ke sini. Jahanam. Pergi lawan. Teruskan serangan. Bunuh semua. Tembak. Begitu layuh jaguh Melayu. Kilau. Kilau. Awang. Yasin. Kejar dia. Kejar dia, cepat. Kejar. Yasin. Mengucap Yasin. Tiada Tuhan selain Allah. Allahu Akbar. Orang Melayu takkan kekal mulia dengan adat, kesultanan dan budaya semata-mata, tapi kita akan kekal mulia kerana akidah. Jika berpegang teguh dengan Islam, di situlah letaknya kemuliaan orang-orang Melayu yang sebenar. Wahai saudaraku, Allah adalah kekuatan kita. Untuk mencari kekuatan, carilah Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah.